So jawapan kat sini adalah dia nak SN. Okey, SN untuk perabot tu. Okey, boleh. Alright. So senang juga, tak ada yang susah pun. Kalau kita tengok dalam kelab persatuan pun ada juga kaedah penilaian semula tu. Okey, baik apabila aset-aset untuk kelab tu yang dia nak kira susun nilai untuk dibawa dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, baik, sekarang tengok pula soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Akaun kadar bayaran berikut disediakan untuk perniagaan kedai runcit SAMI yang mempunyai rekod perniagaan yang tidak lengkap. Okey, yang ni okey, dia buka akaun kadar bayaran. Kadar bayaran ni adalah salah satu daripada akaun hasil. Akaun belanja. Okey, so kalau akaun belanja kita buat macam mana? Tengok awal, pergi bank, tengok akhir. Okey, kita akan dapat dia punya aur. Okey, kalau dekat kaedah kelab persatuan kita akan dapat dia punya PNP. Alright, berapakah kadar bayaran yang belum bayar untuk perniagaan tersebut? Okey, kalau yang belum bayar maksudnya itu adalah baki akhir dia lah. Sebab kenapa baki awal dia duduk dekat sebelah debit? Okey, kalau kita tengok kat sini, tengok awal tiba-tiba dia letak BB dia kat sini. Maknanya BB dia adalah aset. So kadar bayaran dekat sini adalah prabayar. Tengok bank tu kan, kalau kita pergi dekat buku tunai, akaun buku tunai kat sini, kadar bayaran ni adalah belanja maksudnya dia akan duduk di sini. Dia akan duduk di sini sebab duit keluar. Okay, so pergi dekat kadar bayaran, dia akan duduk belah debit, sebab tu bank dia duduk belah sini kan. Lepas tu tengok akhir sepatutnya kalau BB dia sini, HB dia kat sini kan. Ini kalau dia prabayar juga, tapi rupa-rupanya dia belum bayar. Kalau dia belum bayar maksudnya dia akan duduk di sini. Sebab apa? Sebab BB untuk belum bayar, liability dekat sini. So HB dia akan duduk di sini. Jadi maksudnya yang belum bayar tahun tu adalah yang ni lah. Yang ni, iaitu 110. So jawapan dia A, 110. Okey, antum ingat tu. BB maksudnya kalau tengok dia punya tu asset liability. Kalau dia prabayar, dia akan duduk belah asset. Kalau dia belum bayar, dia akan duduk belah liability. Dalam kes ni, masa mula-mula buka akaun tu, okey, dia tak ada yang belum bayar, dia ada yang prabayar. Tapi bila tutup, dia ada yang belum bayar, tapi dah tak ada dah yang prabayar. Nampak tak? Dia boleh jadi, sebab kadar bayaran ni boleh jadi dua keadaan, sama ada prabayar ataupun belum bayar. Okey, so jawapan dia kat sini. Bila HB dia duduk belah ni, maknanya ni adalah yang belum bayar. Okey, baik. So seterusnya kita tengok soalan nombor 8. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Okey, sekejap. Ini soalan nombor 8. Okey, maklumat di bawah diperoleh daripada buku perniagaan Encik Muru yang tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Okey, berapakah jumlah belian kredit? Kalau kita nak tahu jumlah belian kredit, kita kena buka akaun kawalan belum bayar. Okey, akaun kawalan belum bayar, kita tahu belum bayar adalah akaun liability. So tengok awal dia akan duduk belah ni sebab dia liability. Pergi bank dia akan duduk belah ni. Okey, sebab bila dia bayar, kita bayar kepada ABB, dia akan duduk belah kredit. So bank dia akan duduk belah debit. Tengok awal, pergi bank, tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia ada pulangan belian. Okey, dan juga dia ada bank dia ni pembayaran kepada ABB tu bank. Okey, dan juga tengok akhir dia jadi HB kat sini. Okey, tengok awal, pergi bank, tengok maklumat tambahan, tengok akhir. Okey, apa yang kita dapat kat situ? Awal dia adalah 3,200. Pergi bank dia 4,200. Tengok maklumat tambahan dia 500. Tengok akhir dia 5,500. Dan kalau kita tengok dia punya belian kredit mesti duduk belah ni. So belian kredit akan menambahkan ABB. Okey, so 4,200 tambah 500 tambah 5,500 tolak 3,200. Okey, so jawapan dia adalah 7,000. Okey, kalkulator kira. Jangan percaya sangat, takut nanti dia silap ke apa. Okey, 4,200 tambah 5,500 tambah 5,500. Okey, tolak 3,200. Ya, jawapan dia adalah 7,000. Okey, baik. So kita pergi pula kepada soalan nombor 9. Nampak persamaan dia? Kalau kita nak cari belian kredit ke kelab persatuan pun kita sediakan akaun belum bayar. Okey, data berikut diperoleh daripada buku perniagaan Puan Khalidah yang menunjukkan sekejap soalan dia. Okey, yang menyimpan rekod perniagaan yang tak lengkap.
Okey, baik. So, berapakah belian kredit? Sekali lagi keluar. Okey, sekali lagi keluar akaun kawalan akaun kawalan ABB. Alright. Akaun kawalan ABB yang mana kali ni dia susun cara lain je tapi benda yang sama. Tengok awal apa dia? 5,006. Tu pergi bank maksudnya bayaran kepada ABB. So bank 17414. Kemudian tengok maklumat tambahan adalah diskaun diterima dan pulangan belian diskaun diterima sebanyak 792. Lepas tu pulangan belian 566. Okey, lepas tu tengok akhir terbalik dengan BB. So HB akan duduk sini iaitu 39880. So belian kredit mesti duduk belah ni. Okey, so kita tengok berapa. Okey, 17414 tambah 792, okey, tambah 566 tambah 3980 tolak 5600. Okey, 17152. Okey, 17152. So jawapan dia adalah B. Okey, nombor 9 jawapan dia B. Alright. Okey, baik. Okey, so sekarang ni soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 pula. Sekejap, kita padam dulu. Okey, soalan nombor 10 sama balik. Formula yang dia pakai adalah formula ni, mak tak mau ambil matematik tambahan, cumanya dia terbalik-terbalikkan. So tak apalah, kita tengok mak, okey, tak mau kat sini ambil, okey, matematik tambahan. Okey, dalam formula nak mengira untung atau rugi. Okey, so kita tengok modal awal dah ada, modal akhir dah ada. Okey, apa yang dia tambah? Dia tambah ambilan. Okey, nampak? Dan dia tolak modal tambahan. So jawapan dia C. Okey, ni soalan nombor 10, jawapan dia C. Okey, macam tu je. Okey, bagaimanakah untung bersih dikira penegak rekod tak lengkap? So formula dah ada kat sini. Dia mula dengan modal akhir, kita tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan kan. Daripada sini untuk pandai-pandai susun lah. Okey, ikut kesesuaian soalan. So jawapan nombor 11 tu adalah A. Alright. Kemudian berapakah jualan kredit untuk soalan nombor 12? Okey, soalan nombor 12, berapakah jualan kredit? Jualan kredit guna akaun kawalan ABT. Okey, guna akaun kawalan ABT. Akaun kawalan ABT, tengok awal dia mesti duduk belah ni sebab dia aset. Okey, 1840. Okey, pergi bank dia mesti duduk belah ni. Okey, bank dengan awal tu duduk tempat bertentangan. Okey, 1840 cek yang diterima. Okey, 1240 itu maksudnya bayaran. Kemudian peruntukan hutang ragu. Okey, ini trap semata-mata. Trap sebab peruntukan hutang ragu tidak dimasukkan dalam akaun kawalan sebab dia tak confirm lagi. Yang kita masukkan adalah hutang lapuk. Okey, so maknanya maklumat tambahan tak ada. Okey, dan kita tengok akhir. Okey, tengok awal pergi bank, tengok akhir. Okey, tengok akhir HB dia adalah 26882. Ingat jangan ambil peruntukan hutang ragu. So jualan kredit mesti duduk belah ni. Kenapa duduk belah ni? Sebab dia menambahkan EBT. Okey, EBT adalah aset, benda menambahkan, dia duduk belah debit. Okey, so 1240 tambah 2682. Okey, tolak 1840. So jawapan dia adalah 208082. So jawapan nombor 12 adalah B. Okey, baik. Itu simple je. Okey, baik. So sekarang kita tengok soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13. Berapakah nilai belian yang akan dipindahkan ke akaun perdagangan? Ingat, belian terdiri daripada belian tunai tambah belian kredit. So dia dah bagi dah belian tunai berapa, belian kredit berapa, dia cuma nak kita tambah sahaja. Okey, tambahkan 2 tu dapatlah jawapan dia 96225. So jawapan nombor 13 adalah D. Okey, nombor 14 pula. Okey, berapakah belian kredit? Sama juga, belian kredit buka akaun kawalan belum bayar. Okey, mana BB dia kat sini, akaun kawalan belum bayar. Okey, BB
3200 awal bank